kitab tasawuf, dia pakai juga perkataan nazafah ni, tapi diguna pakai untuk aib lah. Habis nah. Kemudian katanya, adapun taharah pada syarak, dari segi syarak pula, maka ikhtilaf segala ulama pada mentarifkan dia akan taharah. Ulama ni banyak mentarifkan, membuat takrif. Jadi bila ulama yang buat takrif, kita kata pada istilah, pada istilah dan juga pada syarak lah. Syarak ni maknanya daripada syarak. Sebab takrif tu istilah ulama, tapi mau pakai dengan syarak. Masing-masing setiap ulama yang handai-handai ni, mereka ada takrif masing-masing. Ulama dulu dia buat takrif sendiri, tetapi takrif yang paling top, yang paling legend, itu yang sampai hari ni ada. Takrif Imam Nawawi buat, takrif Syekh Ibn Hajar pun dia ada buat takrif sendiri. Jadi ada banyak takrif 2-3 untuk bab taharah ni saja. Maka yang tersebut di dalam Tuhfah Syekh Ibn Hajar dan Nihayah Syekh Ramli, bahawasanya taharah pada syarak disebutkan ia atas 2 perkara. Taharah ni ada kena pada 2 benda. Pertamanya kata apa? Zawalul man'i an-nashi'u 'anil hadasi wan najis. Apa dia? Artinya an-nashi'i kan? Sebab nasyid tu nasyid tu sifat bagi man'i, an-nasyi' 'anil hadathi wan najis. Artinya hilang tegahan. Tegah tu yang jadi ia tegah daripada hadas dan najis. Itulah taharah. Taharah ni apa? Kita menghilangkan mani'. Kita nak sembahyang, ada najis, boleh tak? Tak boleh. Najis tu dipanggil mani'. Kita nak sembahyang, kita berhadas, boleh tak? Tak boleh. Maka hadas tu dipanggil mani'. Jadi hadas dan najis itu adalah mani', ataupun dipanggil al-man'u, tegahan. Maka taharah apa? Taharah tu zawalul mani'. Dia buang mani' tadi, dia buang najis, dia buang hadas. Itu dipanggil taharah. Yang kedua, di antara ta'rifnya juga, al-fi'lul mawdu'u li'ifadati dhalik. Dhalik ni dhalika taharah lah, au ba'di atharihi, ataupun sebahagian atharihi. Pada dia makna dia, artinya perbuatan yang diwadakkan. Wadakkan ni makna yang dihantarkan. Hantarkan, terjemah lama lah yang dihantarkan. Kalau terjemah moden sikit apa? Yang disusunkan, ya? Yang disusunkan ia perbuatan bagi memberi faedah akan yang demikian itu. Demikian apa? Demikian zawalul mani' tadi, nak menghilangkan al-man'u tadi, atau memberi faedah akan setengah daripada asarnya. Nak faedah. Jadi taharah ni apa dia? Taharah ni perbuatan. Yang tadi kena pada zawal, yang ni kena pada perbuatan. Beza. Zawal bukan perbuatan. Kalau takrif pertama, zawalul man'i, hilang mani'. Hilang mani' itu apa? Dengan perbuatan. Kita basuh muka, kita basuh tangan. Tapi basuh muka, basuh tangan ni adalah perbuatan. Taharah bukan kena hak basuh muka ni. Kalau ikut tahap pertama, taharah tu adalah zawal, hilang. Hilang tu mana? Boleh tengok hilang. Nampak? Mani' nampak mani'? Tak nampak kan? Dia amrul intibari. Waktu kita kentut, kita ada hadas kat tangan, tapi nampak tak? Tak nampak. Bila kita taharah, hilang. Hilang tu ada tak? Tak nampak juga. Hasil daripada perbuatan tadi lah. Jadi hak pertama dia kata zawal tu kena pada apa? Amrun i'tibari. Dia bukan hak boleh tengok. Hak kedua,
taharah ni kena pada apa? Taharah ni kena pada perbuatan. Pergi buat taharah. Mana taharah? Ni basuh muka. Basuh muka ni taharah, basuh tangan ni taharah. Diri wuduk, diri mandi, diri perbuatan. Itulah dipanggil taharah. Taharah ni kena pada dua benda. Kena pada zawal, hilang manik, dan juga kena pada perbuatan. Hilang manik pun dipanggil taharah, perbuatan tu pun dipanggil taharah. Yang mana al-fi'lul al-mawdu' tu, satu perbuatan yang disusun. Macam mana disusun maksudnya? Kalau nak hilangkan hadas kecil, muka kena basuh, tangan kena basuh, itu mawdu', dibuat, direka, disusun. Siapa yang susun? Siapa yang reka? Syarak lah, Tuhan lah. Tuhan kata faghsilu wujuhakum kan. Siapa yang wada'? Siapa yang wadi'? Allah lah wadi'. Allah susun. Jadi perbuatan itu disusun. Satu perbuatan yang diatur, disusun. Perbuatan itu apa faedah dia? Li'ifadati dhalik. Dia nak memberi faedah yang demikian itu. Demikian mana? Zawalul manik. Dengan basuh muka, hilanglah manik. Itu panggil perbuatan yang disusun untuk menghilangkan, untuk memberi faedah hilangnya manik. Ataupun memberi faedah setengah daripada segala asarnya. Memberi faedah setengah daripada asarnya. Yang tadi memberi, yang pertama li'ifadati dhalik, maksudnya li'ifadati zawalil manik. Yang kedua bukan ifadah zawal manik, tapi asar bagi zawal manik. Macam mana? Okey, tengok dia bagi contoh. Seperti tayammum. Maka bahawasanya ia tayammum tadi, tayammum ni dipanggil al-fi'lil mawdu'. Tayammum tu perbuatan yang disusun. Sapu muka, sapu tangan. Dia memberi faedah akan harus sembahyang. Apa faedah tayammum? Boleh sembahyang. Boleh sembahyang ni apa? Yang ia tu kembali kepada harus sembahyang. Setengah daripada asarnya. Asarnya tu asar bagi taharah ataupun asar bagi zawalul mani'. Zawalul man'i. Okey, begini supaya lebih jelas. Bila kita taharah, kita berwuduk, pertama hilang mani', betul tak? Hadas dah hilang. Apa kesan setelah hilang mani'? Boleh solat. Itu kesan asar bagi lepas hilang mani'. Nombor dua, kita tayammum. Tayammum, adakah hilang hadas, terangkat hadas? Tak terangkat. Habis tu apa faedah? Faedah kita dapat hak asar. Zawal tu tidak, tapi ba'du asar. Sebab apa? Sebab sebahagian daripada asar bagi zawal mani' kita boleh sembahyang. Lepas hilang, bila dah hadas tak ada, boleh sembahyang? Boleh sembahyang. Tayammum walaupun tak hilang hadas, tapi dapat asar dia. Apa dia? Kita boleh sembahyang. Hadas tak terangkat. Jelas kan pada tarikh. Tu nak ulama nak detail. Maka atas yang kedua inilah mentarifkan Imam Nawawi akan taharah pada syarak dengan katanya. Jadi ulama ni dia nak himpunkan semua taharah tu dalam satu takrif. Macam mana depa nak buat tu? Bijak tak bijak tu. Syekh Ibn Hajar pun mantap juga takrif dia. Ulama duk pung mari pada takrif. Imam Nawawi kreatif. Bagaimana takrif Imam Nawawi? Tengok takrif dia. Takrif dia jami' lagi mani'. Apa dia? Annaha raf'u hadatsin. Taharah tu apa? Annaha taharah lah. Raf'u hadatsin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Taharah tu adalah, dia kata bahawasanya taharah itu ialah mengangkatkan hadas pertama, atau menghilangkan najis kedua, atau barang pada makna keduanya. Keduanya tu maknanya apa? Mengangkat dan menghilang. Ketiga. Dan keempat, atau barang atas rupa keduanya. Keduanya apa? Kedua, mengangkat dan menghilangkan juga. Jadi taharah itu terkandung dalam taharah ada 4 benda. Pertama, ataupun kalau kita nak tafsirkan, dia bukan jadi 4 lah. Jadi apa? 2, 6 lah. Apa? Mengangkat hadas, menghilang najis. Lepas tu makna mengangkat hadas, makna menghilang najis. Lagi
rupa mengangkat hadas, rupa menghilang najis. Jadi 6 benda. Dalam taharah tu ada 6 benda. Macam mana? Kata ahli syubrah Mulsi, bermula makna mengangkatkan hadas itu barang yang pada makna. Barang yang pada makna. Apa maksud nak tulis tak payah tulis dah. Tulis tak payah. Dia nak terangkan apa makna pada makna, pada rupa. Mengangkat hadas kita faham, menghilang najis kita faham. Mengangkat hadas apa? Wuduk, mandi, itu mengangkat hadas. Tapi makna mengangkat, dia bukan mengangkat tapi makna. Dan juga rupa. Dia ada rupa, dia ada makna. Jadi taharah ni dia apa mengangkatnya, mengangkat hadas, menghilang najis. Lagi pada makna mengangkat hadas, menghilang najis, mengangkat hadas, menghilang najis kan? Rupa kan mengangkat rupa. Yang dua ni Syekh Ali Subhan tak sebutlah kat sini lah. Jelas. Apa dia? Contoh. Wuduk, mandi. Wuduk apa? Mandi wajib. Betul lah. Hilang najis, istinja. Contohnya. Jelas. Makna ada apa dia pula? Makna dia kata makna mengangkat hadas itu seperti tayamum dan berarti itu dan barang barang yang menghilangkan najis itu seperti menyamak kulit bangkai dan jadi cuka. Contoh yang kedua, daripada tuak dengan sendirinya. Pada makna. Sebab apa pada makna? Sebab dia tak berangkat. Tayamum apa? Kita kata mengharuskan. Jadi dia pada makna taharah. Dia pun dipanggil taharah juga. Cuma dia tak ada fungsi mengangkat. Jadi dia dipanggil hanya pada makna. Dia dipanggil taharah. Wuduk pun taharah, dia pun taharah. Beza dia apa? Wuduk mengangkat, dia tak mengangkat. Jadi dia pada makna, dia makna taharah. Dipanggil taharah tetapi dia tak boleh mengangkat. Menghilang, contohnya apa? Contohnya samak ataupun samak. Menyamak kulit bangkai. Dia pada makna menghilangkan najis. Sebab apa? Sebab dia bukan nak menghilangkan najis. Sebahagian daripada bentuk kita kata samak ni, kita buh taib pun sama. Jadi pada makna dia termasuk dalam taharah. Ataupun kita kata ini istinja dengan air. Ini juga boleh kita kata istinja dengan batu. Ini pada makna. Sebab apa? Sebab dia tak menghilangkan najis dengan batu, betul tak? Dia hanya hilang air, asal dia masih ada. Ataupun di sini juga boleh kita kata wuduk sahibud darurah. Orang yang silsil baul, silsil reh, dia pun wuduk pun bukan angkat pun hadas. Dia pun tak mengangkat hadas. Tapi pada makna mengangkatkan hadas. Ada besar. Besar. Oh, seseba tu, besar. Biasa duk dengar orang kampung duk sebut besar.
Kecil kentut. Bahasa Jawa. Jawa no? Okey. Dan barang yang atas rupa mengangkat hadas, rupa saja. Contoh dia apa? Seperti mandi yang sunat dan membaharui wuduk, tajdid wuduk. Itu dipanggil rupa. Sebab apa? Sebab rupa dia macam taharah, tetapi dia tak buat taharah apa-apa sebab dia dah taharah, dia dah suci. Orang dah berwuduk, kemudian dia nak sembahyang sekali lagi, dia sunat ambil wuduk sekali lagi. Tajdid. Dia angkat hadas apa? Mana ada hadas apa? Dia hanya rupanya. Rupa saja dia macam mengangkat hadas, tapi sebenarnya dia tak berhadas. Dan juga basuh yang kedua dan yang ketiga pada wuduk dan pada mandi. Begitu juga dia dah jurus kali kedua, kali ketiga, itu pun dipanggil rupa taharah. Itu semua dipanggil taharah, walaupun tak mengangkat hadas, walaupun tak menghilangkan najis. Ini dipanggil tajdid. Kita katakan basuhan yang sunat, basuhan sunat, dan juga wuduk tajdid wuduk. Menghilangkan, contohnya apa? Bersama basuh yang kali kedua, kali ketiga, dia dah jurus, dah hilang. Dia pergi basuh lagi sekali lagi. Itu pun sama. Dan barang yang atas rupa menghilang najis itu seperti basuh yang kedua dan yang ketiga pada menghilangkan najis, yakni kemudian daripada suci tempat dengan basuh yang pertama pada najasah yang lain daripada yang mughallazah. Jadi dalam bab mughallazah tu basuh sampai 7 kali. Itu tak, bukan dia lah, itu semua dipanggil hak atas, menghilangkan najis. Tapi sunat yang najis yang lain, kita basuh dah hilang, kita basuh lagi sekali, kali kedua, itu pun dipanggil taharah juga. Habis. Kemudian katanya, dan tersebut di dalam Nihayah Syekh Ramli, Nihayatul Muhtaj, bahwasanya taharah itu terbahagi ia atas 2 bahagi. Pertama taharah ainiyah, kedua taharah hukumiyah. Apa dia beza? Maka taharah ini bukan najis, bukan najis aini hukmi. Ini taharah. Maka taharah ainiyah itu barang yang tiada melampau ia akan tempat perdirian yang mewajibkan dia, seperti membasuh najis. Seperti basuh najis. Bila kita kena najis stempel kat atas baju, boleh sembahyang tak? Tak boleh. Apa sebab kita tak boleh sembahyang? Ada najis di mana? Di kawasan ini. Maka wajib basuh di mana? Di kawasan ini lah. Jadi taharah itu tak melampau daripada tempat yang mewajibkan taharah. Tempat inilah yang mewajibkan kita basuh, maka kita basuh di situ saja. Sebab kita tak boleh sembahyang pun sebab tempat tu, basuh pun di situ saja, tak melampau pitang ni. Itu contohnya. Dan hukumiyah itu barang yang melampau ia akan dia, iaitu seperti wudu. Contohnya apa wudu? Wudu ni melampau. Kita kentut, boleh sembahyang tak? Boleh. Punca je kentut. Punca dia di mana? Punggung. Tapi basuh kat mana? Basuh muka, basuh tangan, kaki, itu melampau. Punca dia di punggung je, tapi pergi melampau pergi ke betal lain macam apa? Orang tanya kalau kentut, kalau orang kentut, kenapa kita nak kena basuh muka? Siapa basuh muka kentut? Kalau hang kentut depan orang ramai, hang malu, hang tutup apa? Tutup muka. Akan tutup punggung. Hang tutup punggung belakang lari, tak tutup muka malu. Malu depan orang ramai, tutup muka. Sama juga kalau nak kira tang mana tang, contohlah kalau kentut basuh punggung. Nanti kalau orang berzina, pasal apa? Rotan kat belakang, keratlah tu depan. Bukan? Hukum Islam ni kita tak boleh main logik akal.
Kentut basuh punggung. Kalau orang berzina, kalau ikut logiknya kerat tu. Tapi tak kerat. Dia tak pakai logik kan. Syahadan adalah bagi taharah itu 4 wasail dan 4 maqasid. Jadi dalam kitab bab taharah ni, kitabut taharah. Dalam kitabut taharah ni dibincangkan apa? Maqasid taharah, wasail taharah, wasailul wasail bagi taharah. Dia ada bincang 3 benda di dalam bab taharah. Apa dia yang 4 tu? Dia kata adapun wasail. Wasail ni benda yang nak menyampaikan. Taharah tu apa dia? Taharah tu yang ni, wuduk. Ni bukan butayak, ni wuduk. Taharah adalah wuduk. Itu dipanggil maqasid. Maksud, tujuan dalam taharah ni nak bincang apa? Nak bincang bab wuduk. Ini dipanggil maqasid, wuduk. Macam mana cara untuk berwuduk? Kita perlu air. Maka air ni dipanggil wasail, cara untuk sampai kepada wuduk. Maka hak ni pun dibincang. Air ada 7, air mustakmal, air apa-apa semua dibincang semualah. Kemudian air pula pakai ayak jaga. Ada bekas. Tentu ada diisi dalam bekas. Bekas ini dipanggil wasail, jalan untuk sampai kepada wasilah yang menyampaikan kepada taharah. Jadi dalam kitab taharah ada bincang bab wuduk, ada bincang bab air, ada bincang bab niyah, bab bekas, dan juga bincang bab ijtihad. Dalam bab wasailul wasail juga. Ijtihad. Maksud ijtihad ni apa? Kalau kita ada banyak bekas, ada satu kena najis dalam bekas tu, nak pakai hak mana? Kita ada 2 bekas ayak. Kan kita ngaji fiqh kan, 2 bekas ayak, satu masuk najis. Kita tak tahu bekas mana satu. Nak kena ijtihad. Itu dipanggil dalam bab ni juga dipanggil wasailul wasail. Benda yang nak menyampaikan kepada wasilah. Dipanggil ijtihad. Buat belakang ni. Di sini disebut maka wasilah yang pertama daripadanya miyah, artinya segala air. Wasilah yang kedua najasat, artinya segala najis. Ini tak tahu dari musannaf di mana Allah Taala. Dan wasilah yang ketiga ijtihad, dan wasilah yang keempat awani, artinya segala bijana air. Cuma ini bukan ini pilihan kebanyakan kitab fiqh, bukan yang ni. Yang satu lagi yang tersebut di dalam Hasyiah Barmawi tu kata musannaf, bahwasanya wasilah taharah yang pertama adalah air, yang kedua tanah, yang ketiga batu istinja, dan yang keempat pakai kitab apa? Dan yang keempat tulis apa situ Pak Amin? Najasah kan? Kat situ tulis apa? Pak Amin jumpa tak? Sebelum adapun bijana tu, jumpa tak? Najis lah. Dia tulis apa? Air mula, kedua tanah, ketiga batu istinja, dan keempat najis. Batu istinja. Kalau ikutnya yang keempat adalah sama. Najis bukan kita kata apa? Dabir. Kalau dalam hak kita Arab ditulis dalam Barmawi ni dia dabir. Dabir ni alat untuk menyamak. Kan? Okey, maqasid taharah ada kan? Maqasid taharah kemudian dia akan sebut tu. Maqasid taharah ada 4. Pertama wudu, kedua mandi, ketiga tayamum, keempat menghilangkan najis. Jadi ini tujuan dalam taharah maqasid dia. Maqasid ada 4 apa? Wudu, mandi. Ini semua taharah. Kemudian apa? Tayamum. Tayamum juga termasuk, dan juga menghilangkan najis kan? Ataupun kita kata apa? Sama.
Ini semua dipanggil maqasid dalam taharah. Jadi apa cara untuk sampai kepada semua ni? Dipanggil wasilah. Apa alat yang kita nak guna untuk wuduk? Air. Termasuk juga mandi. Tayamum apa? Tanah lebu. Tanah lebu lah. Kemudian batu istinja kan? Menghilangkan ini istinja. Ini wuduk ni sama lah. Batu istinja. Tinggalkan batu dan juga ada satu lagi dipanggil alat untuk menyamak. Dipanggil apa? Istilah Arabnya dabir. Kalau kita ada kulit bangkai, macam mana kita nak samak? Samak itu salah satu maqasid dalam bab taharah. Samak ni salah satu benda yang disebut. Selain daripada mandi, selain daripada istinja, samak termasuk maqasid juga. Jadi apa alat untuk samak? Air, kita tak pakai air, kita tak pakai batu, kita pakai benda yang tajam yang dipanggil alat untuk samak. Apa sajalah dobit dia, benda yang boleh menghilangkan bau dan sebagainya. Dia mesti sifat dia tajam, yang kita sebut dabir bahasa Arabnya. Ini dipanggil wasilah untuk menyampaikan kepada tujuan kita dalam taharah. Ini tujuan taharah, ini tangga. Kemudian dia ada wasailul wasail. Wasailul wasail. Tangga untuk menyampaikan kepada tangga ni. Dia panggil apa? Awani dan juga ijtihad. Awani ni bekas-bekas. Sebab air duduk di dalam bekas, maka dibincang juga bekas tu di dalam kitab taharah. Ini semua dibincang dalam kitab taharah. Dia buat pecahan sia-sia lah. Wallahu a'lam di sini. Kenapa yang keempat itu adakah salah cetakan ataupun Allah a'lam betul. Sebab boleh jadi najisah ni masuk dalam bab dabir pun. Sebab nak samak boleh guna taibur merpati pun boleh kan. Boleh jadi ihtimal fikir tu. Sebab yang keempat ni memang kalau dalam kitab-kitab ni disebut dabir. Dabir ni alat penyamak. Salah satu alat samak ni taibur merpati atau benda najis, tapi tak semestinya najis. Allah alam kenapa musannif letak di mungkin maksudnya begitulah. Najasah ni maksudnya alat untuk kita samak. Sebab najis tu bukan secara amnya dia bukan tak termasuk wasilah, tapi boleh dikira salah satu alat untuk sama. Adapun bijana dan ijtihad, ini masih lagi dalam perkataan Barmawi. Bijana dan ijtihad maka bukan ia daripada wasilah taharah, bukan seperti mana hak musannif sebut hak atas tu, yang musannif naqal daripada sebahagian kitab. Itu bukan katanya. Hanya ia adalah wasilah bagi wasilah taharah. Ini wasailul wasail, wasilah bagi wasilah. Wasilah ni tangga nak menyampaikan. Kemudian apa taharah tu? Maqasid dia empat dia kata. Pertama wuduk, kedua ghuslun, artinya mandi, yang ketiga tayamum, dan yang keempat menghilangkan najis, izalatun najasah, menghilangkan najis. Kemudian ini mudah, ini tak ada apa, ini contohnya. Ketahui olehmu bahawasanya tak kala adalah segala hukum syarak itu ta'alluq, maksudnya bergantung, bersangkut paut, ia hukum syarak dengan yang empat perkara. Apa empat perkara ni? Iaitu ibadah. Hukum syarak ini nak bincang tentang pertama ibadah dan muamalat. Muamalat jual beli urusan kita dengan manusia, dan munakahat, nikah kahwin, dan jinayat. Jinayat ni apa? Jenayah lah. Maka hukum syarak ni bincang hak ni. Maka berlakulah adat segala imam kita Syafi'iyah, maksudnya ulama-ulama mazhab Syafi'i, pada menjadikan kitab fiqh mereka itu atas 4 robok. Mai mana 4 robok ni? Mai dari hak tadi. Sebab syarak ni dihantarkan untuk kebanyakan kesnya secara amnya 4 pecahan dia. Yang pertama dinamakan kitabul ibadat, dan robok yang kedua kitabul muamalat, dan robok yang ketiga kitabul munakahat, dan robok yang keempat kitabul jinayat. Robok ni apa robok? Robok ni 1/4 bahasa Arab.
Kita panggil rubuk. Rubuk ni maknanya 1/4. Dalam fiqh itu 1/4 taharah, 1/4 ibadat, 1/4 munakahat, muamalat, jinayat. Jadi semua ada 4 pecahan secara besar lah. Bermula hikmah yang demikian, macam mana boleh terhasil 4 benda? Hikmah dia mai ke mana? Kerana bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah bagi segala manusia itu 4 kuat. Manusia ni dia ada 4 kekuatan. Pertama, kuat nutqiyah. Nah, di situ kalau kita jadi dia ada cetakan nazifah. Kalau kita Abang Amin dia tulis apa? Pertama, kuat sama juga. Sama juga ya. Tapi kat bawah-bawah tu semua tulis nutqiyah. Nutqiyah lah. Sebab kat bawah tu semua tulis nutqiyah. Nah, nazifah tu bersih. Nutqiyah ataupun nazariyah. Nutqiyah lah. Allah alam ke nutqiyah. Maksudnya tulis nutqiyah. Yakni kuat idrak dan akal. Manusia ni pertamanya ada kuat nutqiyah, iaitu boleh berakal, boleh berfikir. Yang kedua, kuat syahawiyah batniyah. Syahwiyah batniyah, iaitu kuat keinginan perut kepada makan dan minum. Manusia ni Allah letak kat kita akal, Allah letak kat nafsu perut. Kita ni mau nak makannya kan. Ketiga, kuatun syahwiyah farjiyah, iaitu kuat keinginan faraj kepada wati dan barang sebagainya, iaitu nafsu berahi. Manusia ni selain duk teringin nak makan, dia juga teringin berahi, dia tu ada nafsu. Dan keempat, Allah bagi kuatun ghadabiyah, yakni kuat marah. Maksudnya ada sifat yang marah di dalam diri kita tu, yang jadi daripadanya perbantahan dan bunuhan dan barang sebagainya. Kita ada sebab ada jenis-jenis 4 ni yang jadi macam-macam. Dan adalah faedah menyuruhkan segala pesuruh kepada segala manusia itu memperbagai hal mereka itu pada pekerjaan dunia, memperbaiki Kalau Abang Amin punya dia tulis apa? Kenapa Allah utuskan Rasul? Sebab Rasul ni nak memperbaki. Dia tulis itu gitu. Memperbaki. Nak mana memperbaiki lah. Memperbaiki. Membaikkan. Oh gitu. Memperbaiki. Ataupun mungkin ada cara nak sebut dia tu. Allah alam lah. Bahasa Banjar kan. Pada pekerjaan dunia dan akhirat, dan tiadalah diperoleh baik hal mereka itu melainkan dengan menyempurnakan segala kuat mereka itu yang 4 perkara. Maka dengan semata-mata kurnia Allah Ta'ala bagi mereka itu dijadikannya yang menyempurnakan kuat nutqiyah itu ibadah. Macam mana nak kawal kuat akal kita ni dengan ibadah. Dan yang menyempurnakan kuat syahwiyah batiniyah itu muamalat. Dan yang menyempurnakan kuat syahwiyah farjiyah itu munakahat. Dan yang menyempurnakan kuat ghadabiyah itu jinayat. Itu semua undang-undang nak mengawal 4 jenis kuat yang Allah letak pada diri kita. Kerana barang yang dibahas daripada ilmu fiqah. Jadi takluk, yakni bersangkut ia dengan menyempurnakan kuat nutqiyah, maka iaitu ibadah. Dan jika takluk dengan menyempurnakan syahwiyah batiniyah, maka iaitu muamalat. Dan jika takluk ia dengan menyempurnakan kuat syahwiyah farjiyah, maka iaitu munakahat. Dan jika takluk ia dengan menyempurnakan kuat ghadabiyah, maka iaitu jinayat. Itulah. Ini ceritanya. Itu Allah nanti sama. Ni musannif nak cerita macam mana susunan kitab fiqh tu terbentuk. Daripada apa? Daripada apa susunan kitab fiqh tu terbentuk. Dan kenapa musannif kitab fiqh ni cerita bab taharah dulu? Kenapa tak cerita bab sembahyang dulu?
Kita wajib sembahyang, tapi cerita bab taharah dulu, bab suci dulu, kemudian bab sembahyang, kemudian bab puasa, zakat, haji. Kenapa susunan dia begitu? Bukan mai daripada Nabi pun suruh susun kitab macam tu. Tapi ulama ni cerdas dia, faham dia, jadi dia susun. Itulah. Allah Alam.